cerita Cikgu Bat lah pula. Sanusi pun kawan bosan pula cerita Sanusi. #Sultan Best tuan-tuan. Tapi sebelum kita cerita pasal Sanusi, Cikgu Bat, saya cerita pasal Cikgu Bat lah. Tempoh hari Cikgu Bat ada buat laporan SPRM. Dia buat laporan SPRM. Dia kata apa? Anwar telah menggunakan telah mendapat dana daripada Tauke Misteri, Tauke Cina Misteri. Dia kata dia hasil daripada pendedahan daripada setiausaha sulit atau setiausaha khas Anwar Ibrahim. Saya dah tengok dokumen tu sebenarnya, di mana air dan juga elektrik rumah itu dibayar atas nama seorang Cina. So dia buat laporan SPRM dan dia ambil gambar di hadapan SPRM. Dia ambil gambar di hadapan SPRM. Itu gambar dia kan. Dia ambil gambar. Kemudian saya petikaikan, saya kata, number one Cikgu Bat, saya kata, kalau kamu dah buat laporan SPRM, kamu tak boleh dedah dekat media, kerana itu satu kesalahan. Di bawah akta SPRM. Sebab saya tahu saya pernah buat laporan SPRM. Bukan sekali, bukan 2 kali. I think 3-4 kali saya pernah buat laporan SPRM. Dan ada satu laporan tu sangkut. Maksudnya orang tu kena. Kan? Saya pernah buat laporan. Jadi kita tahu. Yang kedua saya kata, tanah itu, rumah itu bukan rumah Anwar Ibrahim. Itu rumah sewa. Pajakan 10 tahun. Dan akhirnya keesokan harinya disahkan oleh Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa dia sewa? Itu semua saya dah jelaskan dalam video tu. Itu nanti. Itu tuan-tuan boleh tengok sendiri. Tapi itu rumah sewa. Jadi bila rumah sewa, of course lah nama rumah tu atas nama pemilik dia. Bila nama pemilik dia, nama elektrik atas nama pemilik dia, nama air tu nama pemilik dia lah. Tak tahulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan sewa rumah, tiba-tiba rumah tu tukar nama pada nama tuan-tuan, dia punya elektrik dengan air. Kita bukan duduk situ. Kita bukan rumah tu milik kita, milik owner tu. Jadi apa yang berlaku hari ini, Cikgu Bat tipu. Cikgu Bat belum terima, SPRM belum terima laporan Cikgu Bat ke atas Anwar rupanya. SPRM belum menerima sebarang memorandum atau laporan rasmi daripada Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Shahrin. Walaupun setelah kunjungannya ke Ibu Pejabat Suruhanjaya itu minggu lalu, Badrul dikenali sebagai Cikgu Bat ke Ibu Pejabat SPRM selasa lalu dan mendakwa dia membuat laporan berhubung kediaman Perdana Menteri di Kajang. Pada 11 Julai, Badrul membuat sidang media di luar pejabat SPRM. Ketika itu dia menyuarakan hasrat untuk menyerahkan memorandum kepada pondok pengawal di pintu masuk. Namun pegawai SPRM melakukan prosedur penyerahan memorandum perlu dibuat di atas premis dan ada pegawai menunggu untuk menerima bahawa okey, dia enggan masuk dan menyatakan yang dia akan serahkan maklumat melalui pos. Setakat ini SPRM belum menerima sebarang memorandum atau laporan rasmi. Pesuruhjaya SPRM Azam Baki turut menafikan ada menerima sebarang memorandum atau laporan daripada Badrul ataupun individu yang lain. Dalam sidang media selasa lalu, Badrul mendakwa rumah yang didinami Anwar milik Tauke Cina yang penuh misteri. Baik tuan-tuan, rupanya aduh, Cikgu Mat, kusangkakan bodoh, rupanya bangang. Orang macam tu korang percaya tuan-tuan? Orang macam tu yang walaupun percaya ke? Aku sangkakan bodoh, rupanya bangang. Tak ada ke pembangkang yang bijak-bijak? Ya Allah, ya Tuhanku. Dia macam ni lah tuan-tuan. Rupanya, saya tak baca tadi, saya baru baca dengan tuan-tuan lah tadi. Rupanya dia ada dokumen tu, kononnya dokumen yang pasal tadi lah. Saya tahu dokumen tu sebenarnya, yang kenyataan bila orang tanya soalan tu kan, saya tahu dokumen tu. Dia nak bawa ke SPRM, tapi dia tak nak bawa masuk dalam SPRM. So dia kata dia nak serah kat Pondok Guard. Soalan saya, kenapa dia tak berani nak bawa masuk dalam SPRM? Kenapa? Takut kena tangkap ke Cikgu Bat? Ini bukan zaman Mahathir lah. Kau nak masuk buat laporan, masuklah. Itu yang pertama. Kedua, saya tahu berkemungkinan dia tak berani nak buat laporan tu. Number 2, sebab dia takut kena saman satu hal. Dia tak boleh buat pendedahan lagi selepas ini. Dia tak boleh buat fitnah lagi lepas ni. Sebab once you dah masuk dalam SPRM, benda tu semua tak boleh didedahkan lagi. Tak boleh dibincangkan secara umum lagi dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kemungkinan juga dia nak tengok reaksi. Tetapi sepatutnya dia check dulu ada reaksi sebelum dia buat laporan SPRM. So akhirnya benda tu backfire kepada dia. Benda tu sekarang ni backfire kepada Cikgu Bat. Yang nampak bodoh, yang nampak bangang, Cikgu Bat lah. Kan? Dia cikgu ke? Tak tahu, Allahualam. Orang panggil dia Cikgu Bat, aku panggil dia Cikgu Bat je lah. Kan?
Nampak bodoh dan banggangnya dia. Rupanya tuan-tuan, jelah bodoh dia. Dia nak serah dekat, bukan serah dekat pegawai SPM, sekat dekat guard house. Apa kuasa guard house pula nak apa orang kata, nak terima laporan SPRM memorandum? Kalau betul nak serah kepada pegawai SPRM. Dia ada prosedur dia. Macam saya kata, saya dah pernah buat laporan SPRM. Kita masuk, kita akan jumpa pegawai tu dia assign kepada kita. Dia akan duduk dalam satu bilik, dia akan terima laporan kita, dia catat. Kita serah kepada dia. Kita kena sign satu dokumen. Dalam dokumen itu mengatakan antara lain, kita tidak dibenarkan mendedahkan apa yang telah kita bagi kepada SPRM keluar. Itu saya pelik. Kenapa tiba-tiba dia maksudnya dia tak masuk ke dalam, dia tak jumpa pun pegawai tu. Kalau dia jumpa, pegawai tu akan nyatakan sedemikian. Akan nyatakan sedemikian. Tapi sebaliknya Cikgu Bat ni, ada. Orang macam ni yang korang percaya tuan. Tapi lepas ni tuan-tuan, insyaAllah, percayalah, antara beberapa nama yang akan kena kutip, ini salah seorang lah. Apa sebab dia? Ada cerita dia. Sanusi, Cikgu Bat, Papa Gomo, dan beberapa geng-geng PN yang lain. Ni saya nak beritahu awal lah, antara yang akan kena kutip. Kejam korang is ni. Bukan. Mereka memang ada kesalahan yang genuine, menyentuh banyak perkara, daripada rasuah kepada apa orang kata hasutan, kepada dia ada. Ada benda tu. So jangan risau. Okay, sedia je lah. Saya kata sedia je. Tunggulah masa anda nanti. Jangan risau. Tunggu masa anda untuk dipanggil. Baik. SKMM keluar kenyataan. SKMM tidak terima arahan sekat akaun TikTok Sanusi. Suruhanjaya Multimedia hari ini mengatakan mereka tidak menerima sebarang arahan untuk menyekat akaun TikTok rasmi Menteri Besar Kedah. Suruhanjaya itu memberi kenyataan memaklumkan tuduhan Sanusi itu telah diteliti dan mengesahkan tiada arahan untuk melakukan perkara tersebut. Garis panduan komuniti sedemikian menetapkan jangkaan mempromosikan keterangkuman dan mengurangkan kandungan mudarat atau yang berbau jelek yang mengganggu keharmonian. Terdahulu, Muhammad Sanusi mendakwa akaun TikToknya dikatakan sudah dipadam, masih lagi boleh diakses di luar negara. Sanusi mendakwa sedemikian menulis satu kenyataan Facebook. Difaham Sanusi berkata demikian susulan dakwaan seorang individu di ruangan komentar seperti dalam gambar layar dibuat naik bersama hantaran berkenaan. Komentar individu mendakwa halangan atau blok akaun TikTok Menteri Besar tersebut dikatakan buat kuasa di Malaysia sahaja. Saya dah check tadi, tak ada pun, masih ada lagi akaun dia. Akaun TikTok dia masih ada, saya dah check, masih ada. Tak ada pun kena sekat. Tak tahulah apa stunt dia main, apa benda dia cakap. Dan juga kenyataan daripada SKMM sendiri mengatakan mereka tidak menerima arahan daripada Fahmi Fazil pun mengenai untuk menyekat TikTok, akaun TikTok dan sebagainya. Dan ini saya borak-borak dengan Fahmi tadi, YB Fahmi, dia kata even kalau dia nak sekat pun TikTok ni dia orang, kita tak ada kuasa nak menyekat TikTok. Kita tak ada kuasa nak menyekat akaun dalam TikTok. Bukan menyekat TikTok kita ada kuasa. Tapi akaun dalam TikTok tu kita tak ada kuasa. Itu terpulang kepada pemegang akaun, terpulang kepada agensi tu sendiri. Kalau kita nak sekat, kita tak sekat akaun dalam TikTok tuan-tuan, kita sekat TikTok tu terus. Boleh. Yang tu boleh. Facebook ke TikTok ke apa, kita boleh sekat. Tapi nak sekat akaun dalam itu bukan. Dan bila dia semak, dia teliti, rupanya dia mendapat apa orang kata laporan, report ramai daripada tuan-tuan dan puan-puan lah, yang report akaun dia menyebabkan akaun dia digantung. Bukan akaun dia diblok pun, akaun dia digantung. Ada je akaun dia. Tak tahulah siapa yang dia lah kot. Dia duk percaya apa yang orang duk kata kan. Akaun dia sebenarnya tak ada masalah pun kan. Dan ini semalam saya sebut Tan Saifuddin, dia kata bahawa kerajaan tiada kuasa sekat akaun TikTok Saifuddin. Ini semalam saya dah sebut sentuh lah, bahawa kerajaan pun nak sekat akaun TikTok. Macam saya kata kan, kerajaan tak ada kuasa nak sekat akaun TikTok. Kerajaan tak ada kerja lain ke nak sekat akaun TikTok orang kan. Kalau pun akaun itu memaparkan peristiwa-peristiwa yang tak sepatutnya, menyatakan perkara-perkara yang tak sepatutnya, maka daripada situ sebenarnya yang akan bertanggungjawab adalah kita semua. Sebagai pengguna TikTok ni, kita kena buat report. Pengguna social media lah, bukan TikTok saja, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kita kena buat report lah bahawa posting ini mengganggu gugat.